أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر رب تمم لنا بالخير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan juga merahmati kita sepanjang keberadaan kita. Tidak lupa untuk kita meniatkan i'tikaf sepanjang keberadaan kita dalam masjid ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pengurusan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 ini kerana bagi saya berjaya menganjurkan secara bersama dengan Aman Palestin program ataupun Karnival Aqsa di Hatiku. Walaupun pada malam ini kita tahu cabaran untuk mengadakan majlis ilmu seperti ini dia begitu besar. Sebab kita bertemu dengan beberapa program yang lain. Kalau pertemuan dengan ada lagi satu expo buku Islam di Masjid Negeri dan satu lagi di Stadium Shah Alam. Tak apalah. Ala kulli hal, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita mendoakan agar semua umat Islam, tak kira siapa pun, sama ada kita dalam masjid ataupun kawan-kawan kita yang menonton bola sepak pada malam ini, di hati mereka ataupun di hati kita tidak melupakan kepentingan untuk kita sama-sama membela Masjid Al-Aqsa dan juga membebaskannya daripada cengkaman Yahudi laknatullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bercakap tentang isu ataupun apa yang berlaku di Palestin bukan kerana isu Palestin itu kerana dia Palestin, tetapi adalah kerana di Palestin itu terdapat Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Al-Aqsa itu milik umat Islam. Milik kita, tuan-tuan. Milik tuan-tuan, milik siapa sahaja yang mengaku Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, perjuangan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah tanggungjawab kita bersama. Tak kira siapa, sama ada kita di masjid ataupun siapa saja di luar masjid, mereka yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, mestilah ada dalam hatinya perasaan rasa ingin untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itulah yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang diperjuangkan oleh baginda Nabi kita SAW. Kerana dalam perjuangan ataupun kehidupan baginda SAW tidak pernah lekang di hatinya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Walaupun kita membaca dalam buku-buku sejarah sirah Nabi SAW tidak dicoretkan Nabi pernah ataupun Nabi berjuang lawan Yahudi di Palestin. Secara terus terang itu tidak ada. Tetapi hasrat Nabi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa yang ketika itu berada di bawah cengkaman tentera Rom ataupun Empire Rom ketika itu adalah satu hasrat yang ditunaikan oleh Nabi SAW dalam beberapa siri penghantaran kiriman Nabi tentera umat Islam untuk berjuang di bumi Syam tersebut. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi menyebutkan dalam banyak hadis berkaitan dengan umat Islam ataupun berkaitan dengan kepentingan Masjid Al-Aqsa dalam hati diri umat Islam. Baik tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ini satu video yang saya kira tuan-tuan pun dah tengok lama dah video ni, tapi sekadar untuk kita mengingati semula ataupun kita nak melihat semula
Bila saya tengok balik petang tadi video ni, sebelum saya datang ke masjid ni, saya tengok balik, saya kira seolah macam saya tak pernah tengok video ni. Dan ada gambar-gambar yang akan saya tunjukkan kepada tuan-tuan, betapa gambar tu saya dah tengok banyak kali. Saya sampaikan ceramah Palestin ni di banyak tempat, dan gambar yang samalah yang saya tengok. Tapi setiap kali kita tengok, kita rasa begitu terluka. Kerana sampai hari ini tuan-tuan, 2015 ini, 1436 Hijrah ini, tidak ada lagi pengganti kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa ataupun membebaskan ratusan ataupun hampir 200 buah masjid dalam Palestin 48 ataupun dipanggil dengan Israel hari ini, yang hari ini masjid-masjid itu dijadikan sebagai kandang lembu, dijadikan sebagai pusat hiburan kasino orang-orang Yahudi laknatullah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan sebelum saya pergi jauh dengan penceritaan ataupun kisah perkongsian tentang Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa ini. Ada? Ada. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat video tadi itu, dia simpulan daripada apa yang berlaku hari ini dan selamanya dia akan berlaku. Sebab Nabi sebut dalam hadis la tazalu taifah, hadis yang masyhur sahabat kita Muaz bin Asyid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut peristiwa ataupun apa yang berlaku hari ini yang kita tengok dalam video itu akan berlaku. Akan berlaku sampailah tuan-tuan yang dirahmati Allah berlaku kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tentukan kiamat itu berlaku bila kiamat berlaku, wallah. Dan barang siapa yang tidak termasuk di kalangan mereka yang menentang kezaliman Zionis itu rugilah. Orang tanya banyak kali, sampai bila Palestin nak jadi macam ni? Habis saya ceramah, orang tanya, Ustaz sampai bila nak habis? Saya ingat yang salah itu adalah orang Arab. Dia menyalahkan orang Islam sendiri sebab apa? Sebab orang Islam lawan orang Yahudi. Apa kata kalau dibiarkan saja dia orang masuk hidup dengan aman? Tak ada istilah aman dalam benak fikiran orang-orang Yahudi yang berfaham Zionis ni. Sebab itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan jumhur ulama menyatakan orang-orang Yahudi dalam Palestin yang ada pada hari ini, mereka ialah orang-orang yang berfahaman Zionis, hatta kanak-kanak. Kerana kanak-kanak yang dilahirkan dan dididik oleh mak bapak mereka adalah orang-orang yang ditanam dengan fahaman, dengan satu ilmu orang Islam ini adalah musuh. Hatta disebutkan bahawa manusia itu adalah musuh mereka. Sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini adalah mereka, orang-orang Yahudi. Jadi bila berlaku apa yang berlaku, kalau kita sebut dalam istilah pengumuman berani mati dan sebagainya, itu adalah pembunuhan ke atas mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yang mungkin terkena ataupun yang mati ketika itu, wa hisabuhum 'ala Allah. Maknanya mereka ini Allah Taala yang tahu di mana tempat mereka. Tapi orang-orang Yahudi yang sudah pun baligh, mereka inilah yang disebutkan ataupun mereka inilah
yang wajar dibunuh kerana mereka menduduki tanah Palestin tanpa ada rasa belas kasihan kepada umat Islam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berlakunya apa yang berlaku hari ini di Palestin adalah kerana di sana ada Masjid Al-Aqsa. Kerana di sana ada Masjid Al-Aqsa. Dan itulah tema kita pada malam ini. Kita sebutkan Aqsa, aku datang. Kerana apa? Kerana pusat, kerana poin, masalah punca utama yang berlaku di Palestin adalah kerana Masjid Al-Aqsa. Bukan kerana apa-apa, bukan kerana tanah di sana hebat sangat, bukan kerana di sana tu ada salji, bukan di sana tu ada, tak ada. Kerana di sana terdapat Masjid Al-Aqsa yang menjadi rebutan oleh 3 agama. Pertama sekali agama Islam, yang keduanya agama Kristian, dan yang ketiganya agama Yahudi. Yang Yahudi hari ini sudah pun combine dengan Kristian, yang mereka telah rosakkan fahaman Kristian, dan mereka inilah yang memusuhi Islam. Dan yakinlah tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa walaupun menjadi rebutan kepada 3 agama, dia tetap milik umat Islam. Berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ayat yang pertama suratul Isra, tuan-tuan pun dah hafal. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ila akhiril ayat. Ayat ini Allah Ta'ala sebut Nabi SAW berjalan ataupun diperjalankan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa pada waktu malam ataupun pada sebahagian malam. Yang mana Allah Ta'ala sebut Masjid Al-Aqsa itu kami berkati sekelilingnya. Keberkatan tidak akan turun kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan yang dimaksudkan dengan keberkatan al-barakah itu apa maksud dia tuan-tuan? Al-barakah itu maksudnya ziyadatun fil khair, penambahan kepada kebaikan. Kebaikan adakah dimiliki oleh orang-orang bukan Islam? Pasti tidak. Kebaikan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memperjuangkan isu Palestin, mereka akan diberkati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak lagi dalil-dalil dan juga nas yang menyatakan bahawa secara tidak langsung Masjid Al-Aqsa itu milik orang Islam, yang hanya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja yang layak untuk menduduki Masjid Al-Aqsa. Yang hari ini bila kerajaan ataupun pemimpin Israel, negara haram Israel telah pun membuat satu keputusan bahawa Masjid Al-Aqsa itu mesti dibahagi 2. Sebahagian harinya ataupun beberapa hari dalam 1 bulan itu mesti diberikan kepada orang Islam, dan beberapa harinya mesti diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk melaksanakan ibadat. Ini satu benda yang tidak wajar. Maka bila keputusan itu dibuat, berlakulah yang disebutkan pada hari ini dengan istilah intifadah yang ketiga. Umat Islam bangkit di Palestin. Bergolak Palestin itu dalam satu peperangan yang dinamakan peperangan As-Sakakin, Harbus Sakakin. 3 orang pemuda dan juga 2 orang pemuda dan juga seorang pemudi Palestin keluar daripada rumah mereka dalam satu malam. Keluar daripada rumah mereka dengan tujuan, selepas dibuat satu keputusan ini oleh kerajaan haram Israel, mereka bertiga keluar daripada rumah masing-masing membawa pisau. Tuan-tuan, mereka ni bukan berpakat. Tak ada, okey, hari ni kita keluar, malam ni kita keluar, pada jam sekian-sekian kita keluar. Tak ada. Dia orang tak pakat. Tapi dia orang keluar daripada rumah dia orang, membawa pisau. Apa yang dia orang buat? Dia orang tikam orang-orang Yahudi, terutamanya polis Yahudi Zionis Israel. Dia orang tikam. Bila dia orang tikam, lalu tentera Israel ataupun polis Israel menembak ketiga-tiga mereka dan mereka mati syahid. Maka meletuslah dengan tindakan pertama yang dilakukan oleh 3 orang pemuda dan seorang pemudi Palestin ini, maka meletuslah satu intifadah yang ketiga hari ini digerakkan oleh Hamas daripada Gaza, terutamanya mereka memberi sokongan kuat, dan Harakat Islamiyah di tebing barat dan juga Palestin 48, mereka bergerak, dan pemuda serta pemudi Palestin yang keluar daripada rumah mereka, mereka tidak keluar kecuali mereka akan bawa pisau. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Dia orang keluar dan dia orang tikam orang Yahudi. Hari ini saja, kalau saya tengok berita 2 hari lepas, sudah pun
mencecah 100 orang Palestin yang telah meninggal dunia akibat ditembak oleh pihak berkuasa Israel ataupun rakyat ataupun orang Yahudi biasa yang memang memiliki senjata api. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ini adalah satu intifadah yang berlaku bukan kerana suka-suka. Bukan kerana nak balas dendam atas kematian mak bapak siapa. Tidak. Tetapi atas dasar kerajaan Israel telah pun membuat ketetapan Masjid Al-Aqsa mesti dibahagi dua. Sedangkan Masjid Al-Aqsa milik siapa tuan-tuan? Milik orang Islam. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada usia 100 tahun. Nabi Zakaria walaupun dia keturunan Israel, Bani Israel, tapi dia berdoa kepada Allah ketika itu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak orang-orang Yahudi hari ini. Nabi Zakaria minta apa kepada Allah? Dia minta supaya Allah Taala kurniakan kepada dia. Minta Allah Taala kurniakan kepada dia, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah Tuhanku, jangan engkau biarkan aku keseorangan. Berapa puluh tahun dia minta pada Allah Taala di Masjid Al-Aqsa itu? 20 tahun dia minta pada Allah dan Allah Taala kurniakan kepadanya anak. Dalam Masjid Al-Aqsa, walaupun Israel ataupun orang-orang Yahudi mendakwa bahawa Nabi Zakaria, Nabi Yahya, nabi-nabi daripada Bani Israel itu adalah memang Bani Israel, tapi memang mereka Bani Israel, tetapi mereka mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tidak kamu pada hari ini. Sebab itulah Masjid Al-Aqsa berkurun lamanya dia dibina oleh Nabi Adam alaihi salam. Selepas 40 tahun dibina masjid di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Baitullahil Haram. 40 tahun kemudian dibina Masjid Al-Aqsa. Selepas itu dibina sehingga elok pada hari ini tuan-tuan, semua itu adalah diwariskan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita Masjid Al-Ikhlas ni tiba-tiba buat satu ketetapan tapak Masjid Al-Ikhlas ni milik agama Hindu. Agak tuan-tuan yang datang ni nak duduk diam. Saya kira tuan-tuan yang sembahyang atas kerusi pun akan bangkit berdiri. Mana boleh tuan-tuan? Ni dulu berlaku di Pulau Pinang. Saya nak sebut. Berlaku di Pulau Pinang. Tuan-tuan maklum hal ini. Saya masih sekolah lagi waktu itu. Ketika mana berlaku sedikit pertengkaran di kalangan umat Islam dan juga penganut agama Hindu. Yang datang membela masjid di Kampung Rawa tu tuan-tuan, tu mak merempit tu. Mak merempit ni orang-orang yang bukanlah kaki masjid macam kita ni. Tapi atas dasar semangat masjid itu diganggu-gugat oleh penganut agama Hindu yang kuilnya tontang-tontang pada orang azan maghrib, dia pun duk tontang juga. Yang bela masjid itu siapa tuan-tuan? Anak-anak muda yang bukan kaki masjid. Mak rempit ni. Kaki motor ni kalau dulu Islam apa? Bosia ni. Tapi mereka lah datang. Sebab apa? Semangat untuk membela agama Islam. Kenapa tidak kita pada hari ini melihat kepada Masjid Al-Aqsa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Bacaan ayat pertama suratul Isra itu akan dibaca sampai kiamat. Nabi SAW sebut, la tushaddur rihal illa fi thalathati masajid. Jangan diikat tali-tali ataupun jangan diikat ataupun jangan kamu bersusah payah untuk pergi ke mana-mana masjid kecuali ketiga buah masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Hari ini orang heboh nak pergi Masjid Haram, nak pergi Masjid Nabawi, tapi Masjid Aqsa nasib-nasib kalau nak pergi, pergilah. Kalau ada peluang pergilah. Itu pun kalau semangat nak pergi tiba-tiba disekat, tak boleh pergi juga. Kenapa tuan-tuan? Kerana kelemahan kita. Kerana kelemahan kita, maka Masjid Al-Aqsa hari ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Selepas berlakunya peristiwa yang disebutkan tadi, 3 orang pemuda yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi kerana mereka bertindak menikam orang-orang Yahudi Zionis, maka anak-anak muda keluar beramai-ramai, tidak keluar mereka daripada rumah kecuali dengan matlamat untuk membunuh orang-orang Zionis. Ramai yang mati. Tidak kurang daripada 500 kanak-kanak dipenjarakan. Tidak kurang daripada 1000 pemuda-pemudi Palestin yang dipenjarakan hari ini. Kenapa? Kerana mereka bertindak untuk menikam orang-orang Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berlaku kepada sahabat kita di sana. Kerana apa? Kerana mereka cintakan Masjid Al-Aqsa. Kerana mereka tidak mahu melihat Masjid Al-Aqsa itu dinodai oleh orang-orang Yahudi. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan gambar. Ini saya kira tuan-tuan pun pernah tengok gambar ini. Tapi sebagai perkongsian, bila saya tengok, saya kira ini
satu semangat baru untuk kita bertindak, untuk kita bangkit semula. Dan karnival yang kita yang dianjurkan pada 3 hari ini adalah satu karnival yang sebenarnya bukanlah karnival kosong, tuan-tuan. Tapi kita anggap ialah satu karnival yang nak melihat semula ataupun nak membangkitkan semula semangat kita untuk membela Masjid Al-Aqsa yang didambakan oleh orang-orang Yahudi untuk dijadikan sebagai Haikal Sulaiman, untuk jadikan sebagai Solomon Temple. Kalau kita masih lagi dalam keadaan kita hari ini, kita masih lagi rasa berduka dengan apa yang berlaku di Paris, kematian lebih kurang 135 orang-orang di sana yang dituduhnya adalah orang Islam, maka semua mata-mata di muka bumi ini beralih ke sana. Mereka lupa bahawa sahabat mereka di Afghanistan dibunuh. Mereka lupa bahawa saudara mereka di Iraq itu berapa ribu, tuan-tuan, yang terbunuh. Hampir 1 juta saya kira. Yang di Syria masih lagi belum selesai. Yang di Palestin puluhan tahun tak selesai-selesai lagi. Kalau nak dibilang, tak tahu berapa dah yang meninggal dunia di Palestin tu. Angka yang diletakkan kematian umat Islam di Yaman hari ini, kepalanya adalah Syiah. Di Syria Syiah. Asal mana Syiah itu? Yahudi. Yang disokong oleh Amerika Syarikat, yang disokong oleh Iran dan sebagainya. Semua ini adalah untuk memusnahkan umat Islam. Dan kita jangan rasa bahawa kita aman di sini. Apa yang berlaku di sana, ia juga akan berlaku di sini. Dan pusat kepada masalah yang berlaku di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan ialah kerana perebutan untuk mendapatkan Masjid Al-Aqsa. Itulah yang disebutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, barang siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Dan hari ini siapa yang menguasai dunia, tuan-tuan? Orang Yahudi. Kerana mereka sudah pun mendapat apa yang mereka impikan. Hanya sikit sahaja lagi. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan, ini gambar hasrat mereka untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai Solomon Temple. Umat Islam hari ini terpaksa bangkit untuk membela Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok mini museum tu, apa yang ditayangkan, apa yang dipertontonkan kepada kita. Inilah Masjid Al-Aqsa, ataupun inilah kawasan yang pernah ataupun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan yang pernah Nabi SAW menjadi imam di dalamnya. 1967 berlakunya Naksah. Naksah ini satu istilah di mana orang-orang Yahudi menguasai Masjid Al-Aqsa. Dan mereka pada tahun 1969 membakar Masjid Al-Aqsa. Baru-baru ini dibakar lagi Masjid Al-Aqsa. Baru-baru ini dibakar lagi. Tapi kita tak pernah heboh sangat. Sebab kita mungkin sibuk dengan apa yang berlaku di Paris. Pembakaran Masjid Al-Aqsa. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana di bawah Masjid Al-Aqsa itu digali terowong-terowong. Tidak kurang daripada, Syekh Raid Salah menyebutkan, tidak kurang daripada 36 terowong sudah pun digali di bawah Masjid Al-Aqsa. Dia kata 36 itu adalah satu angka yang diketahui. Wallahu a'lam berapa lagi terowong yang kita masih belum tahu yang sudah pun digali oleh orang-orang Yahudi. Ini gambar lama ketika mana beliau ataupun Syekh Raid Salah ini menemui terowong yang digali oleh orang-orang Yahudi di bawah Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tembok yang disebutkan sebagai tembok Burak, ataupun orang-orang Yahudi menamakan sebagai tembok tangisan. Mereka menangis di sini. Umat Islam mendambakan kewujudan semula kekuasaan umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kawasan Baitul Maqdis yang disebutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Barang siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Ini terowong di bawah Masjid Al-Aqsa yang digali oleh orang-orang Yahudi. Apa tindakan kita sebagai umat Islam? Apa tindakan kita sebagai umat Islam? Digali dan berlaku sedikit runtuhan kerana apa? Tidak kuat lagi di bawah tu. Inilah yang didambakan oleh orang-orang Yahudi, yang diimpikan oleh mereka. Kita bayangkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah kita masih lagi menunggu sehingga masjid kita nak dirobohkan barulah kita nak bertindak? Saya kira tak macam tu, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kesedaran kita cukup kuat terhadap pembelaan Masjid Al-Aqsa
Inilah yang didambakan oleh mereka, yang diimpikan oleh mereka. Dibawa batu asas ini untuk diletakkan di Masjid Al-Aqsa. Dibawa gerombolan orang-orang Yahudi untuk melihat sendiri dengan mata kepala mereka Masjid Al-Aqsa yang mereka impikan untuk jadikan sebagai Solomon Temple. Dibawa dan ditunjukkan, dipertontonkan, dibangkitkan semangat kepada anak-anak muda mereka bahawa inilah tempat kita. Inilah tempat nenek moyang kita. Apa yang mampu kita lakukan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mestilah dengan tindakan kita. Paling tidak dengan doa daripada kita. Itu paling-paling lekeh lah. Bukan paling lekeh. Maknanya selain daripada sumbangan kita dengan kewangan, selain daripada sumbangan kita mungkin dengan sedikit tenaga, kita membantu saudara kita secara tidak langsung sebegini, tapi dalam masa yang sama kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat supaya Masjid Al-Aqsa itu dapat dibebaskan dengan daripada usaha kita sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambar kubur yang saya kira tuan-tuan dah tengok. Gambar kubur ini adalah kubur orang-orang Yahudi yang sebelum ini ianya menjadi tempat simpanan ataupun perkuburan umat Islam. Kemudian digali dan digantikan dengan nenek moyang Yahudi, diletakkan di sini ataupun disimpan di sini, dikebumikan di sini. Lalu dengan cara begini, mereka menganggap bahawa cara begini mereka akan mengubah sejarah. Bila kita pergi satu tempat, kita melihat ada perkuburan Islam, maka kita kata dulu orang Islam di sini. Itu teorinya. Dan mereka menggunakan teori itu untuk menyimpan mayat ataupun tulang belulang tok nenek mereka di tempat ataupun di tanah perkuburan orang Islam. Ini perkuburan ini adalah sebelah dengan Masjid Al-Aqsa. Supaya apa? Supaya nanti keturunan yang akan datang, generasi yang akan datang akan mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis itu memang milik orang Yahudi. Ini cara fikir mereka cukup ke depan. Dalam keadaan mereka membunuh orang Islam, dalam masa yang sama mereka melakukan beberapa tindakan di luar jangkaan kita. Dengan cara yang halus. Mereka menggunakan strategi itu untuk menyatakan bahawa inilah tempat kami dahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan di awal tadi tidak kurang daripada 200 buah masjid dalam Palestin 48 ataupun Israel hari ini, yang mana masjid-masjid itu dibiarkan ataupun ditukarkan statusnya ataupun diroboh. Hatta Masjid Al-Khalil, Masjid Al-Ibrahimi di Al-Khalil, yang memang menjadi masjid yang utama, di situlah terletaknya makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berjaya menjadikan masjid itu maknanya bahagi dua. Sebelah milik orang Yahudi dan sebelah lagi milik orang Islam. Itu Masjid Al-Ibrahimi di Al-Khalil, di Palestin lah. Kalau masjid itu pun mereka berjaya buat, takkanlah masjid-masjid kecil ini dia orang tak boleh buat. Dan inilah yang berlaku. Tuan-tuan tengok, ini Masjid Az-Zaib yang sudah pun dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang pertanian. Ini Masjid Ain Az-Zaitunah yang dijadikan sebagai kandang lembu. Ini Masjid Al-Ahmar. Hari ini, bukan hari inilah, pada ketikanya mereka menjadikan tempat ini sebagai markas parti politik yang disebutkan di sini. Parti Kadima pernah menjadikan masjid ini sebagai markas mereka untuk bergerak dalam pilihan raya. Ini Masjid Al-Khalisah yang dijadikan sebagai muzium. Tak pastilah muzium apa, tapi sudah tidak didirikan solat di dalamnya. Ini Masjid Ain Haud yang dijadikan sebagai bar dan juga restoran. Benda tak mustahil, tuan-tuan. Dengan kekuasaan mereka, dengan kelalaian kita umat Islam. Dengan kelalaian kita umat Islam, mereka boleh buat apa saja untuk meletakkan Islam itu sebagai agama yang begitu hina. Walaupun itulah agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah hakikat kerana kelemahan kita. Kita tak salahkan sesiapa, tetapi kerana kelemahan kita. Dan ini adalah Masjid Al-Jadid, juga dijadikan sebagai restoran dan juga bar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang je. Senang sahaja mereka buat. Mereka boleh lakukan sebabkan kita mungkin tidak bersatu kerana kita tidak menyedari hakikat musuh-musuh kita siapa?
akhirnya mereka lakukan apa sahaja ke atas umat Islam dan juga masjid umat Islam. Ini musalla Nabi Yahya alaihissalam yang tidak dibenarkan untuk dijaga dengan baik. Masjid Nabi Yusha juga dibiarkan begitu sahaja. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak tuan-tuan supaya kita sedar betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehebatan kepada kita. Allah Taala memilih kita sebagai umat Islam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Taala kata kamu dikeluarkan ataupun khaira ummah, kamu jadikan sebaik-baik umat. Yang mana Allah Taala kata sebaik-baik umat itu apa kerja dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia buat ataupun dia mengarahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu adalah orang yang menyuruh kepada ataupun orang yang mencegah kepada kemungkaran. Apa ma'ruf yang kita buat dan apa kemungkaran yang kita tolak? Inilah ma'ruf yang kita buat, yang kita mengajak masyarakat supaya menyedari hakikat kepentingan Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan kemungkaran yang kita cegah ialah kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ke atas Masjid Al-Aqsa. Mereka membunuh umat Islam semata-mata untuk mendapatkan Masjid Al-Aqsa, semata-mata untuk menguasai Masjid Al-Aqsa, semata-mata untuk merealisasikan impian mereka. Dan orang-orang yang beriman yang akan lakukan benda ini, orang-orang beriman seperti kita, orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan juga orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh apakah yang paling mulia, tuan-tuan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kerja utama umat Islam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adakah ini tidak dikira sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepentingan Masjid Al-Aqsa seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut solat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100,000 kali ganda. Solat di Masjid Nabawi sama pahalanya dengan 1000 kali. Dan solat di Masjid Al-Aqsa ataupun dalam kawasan Masjid Al-Aqsa itu akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 500 kali ganda. Jadi tuan-tuan, dengan apa yang disebutkan oleh Nabi ini, Nabi SAW tidak duduk diam. Nabi bila bacakan ayat Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dan Nabi sebut la tashuddur rihal. Dan Nabi sebut pula masjid yang pertama dibina, Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi sebut pula tadi, solat di Masjid Al-Haram berapa pahala, solat di Masjid Nabawi berapa pahala, solat di Masjid Al-Aqsa berapa pula pahalanya. Nabi SAW tidak berkata sahaja, tapi Nabi bertindak. Apa tugasan Nabi SAW? Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan. Nabi SAW pada tahun 630 Masihi, Nabi menghantar 3,000 tentera prajurit umat Islam, prajurit Islam ke peperangan Mu'tah. Yang mana di sana Nabi SAW menghantar 3,000 tentera umat Islam untuk berlawan dengan 150,000 tentera Rom. Di mana tu? Di negeri Syam lah. Kenapa Nabi hantar ke sana? Kerana impian Nabi untuk membebaskan bumi Syam. Bumi Syam ketika itu merangkumi Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Dan itulah hasrat Nabi SAW. Ada di kalangan umat Islam sendiri yang menyebutkan kepada kita, kenapa hanya bicara tentang Palestin? Kenapa hanya bicara tentang Masjid Al-Aqsa? Tak bicara ke tentang Myanmar? Tak bicara ke tentang apa yang berlaku pada umat Islam tu di tempat-tempat lain tu? Kita kata kita bicara tentang umat Islam di sana, tapi kita tidak melupakan pusat kepada permasalahan umat Islam adalah di Palestin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 631 Masihi, Rasulullah SAW mengetuai 30,000 tentera umat Islam menghala ke Tabuk. Ini peperangan Tabuk adalah peperangan yang terakhir yang disertai oleh Nabi, yang diketuai oleh Nabi SAW sendiri. Ketika inilah Nabi SAW menyeru umat Islam
untuk pergi ke peperangan Tabuk ini, Nabi menyeru umat Islam untuk menyumbang sebanyak mungkin. Orang yang banyak menyumbang dalam peperangan Tabuk tidak lain tidak bukan ialah Abdurrahman bin Auf. Dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahabah ditulis oleh Abdurrahman Ra'fat Basha, beliau menyatakan bahawa Abdurrahman bin Auf ialah sahabat Nabi SAW yang paling banyak menyumbang. Sehingga Sayyidina Umar kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah." Umar Al-Khattab kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku kira Abdurrahman bin Auf telah melakukan dosa." Lalu Nabi SAW tanya, "Ya Abdurrahman, betul ke engkau dah buat dosa?" Abdurrahman kata, "Ya, na'am ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW agak terkejut dengan pengakuan Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan kira apa dosa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dosa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf seperti yang didakwa oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ialah Abdurrahman bin Auf mendermakan semua hartanya dan tidak tinggal untuk isteri dan anak-anaknya walaupun sedikit duit. Lalu Umar Al-Khattab kata, inilah dosa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kata, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan kepada anak isteri aku Allah dan Rasulnya. Itulah sebaik-baik harta yang aku ada." Kita tuan-tuan bukan nak suruh bagi semua. Bagi tuan-tuan balik dari Masjid Ikhlas, tuan-tuan jual habis sofa, rumah apa semua bagi kat Aman Palestin. Tak. Bukan macam tu, tetapi kita nak bagi sedikit apa yang kita miliki untuk perjuangan kawan-kawan kita di sana. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perjuangan kita insya-Allah. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan insya-Allah beberapa poin lagi selepas azan. Bismillah. Sikit lagi tuan-tuan. Tadi saya sebutkan bahawa Nabi SAW bukan hanya bersabda dan membacakan ayat Al-Quran tentang Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, tetapi Nabi SAW juga bertindak untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dengan menghantar umat Islam dalam peperangan Mu'tah dan mengetuai tentera Islam dalam peperangan Tabuk. Kemudian Nabi SAW pada tahun berikutnya, Nabi mengirimkan ataupun mempersiapkan bala tentera untuk sekali lagi ke sana dan diketuai oleh Usamah bin Zaid. Ini cerita masyhur. Yang mana Usamah bin Zaid pada ketika itu disebutkan oleh beberapa ahli sejarah, dia baru berusia 17 tahun. Ada riwayat menyatakan 18 tahun. Ala kulli hal, ketika masih lagi muda, dia dipimpin ataupun dia memimpin tentera umat Islam. Dan yang dipimpin ketika itu termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang cukup-cukup hebat. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sehingga dia rasa macam tak puas hati. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maknanya seolah-olah macam lantik orang muda lah." Tapi Rasulullah tetap dengan keputusannya mengirimkan bala tentera untuk terus berjuang. Dan tentera Usamah bin Zaid dalam perjalanan mendapat berita Nabi SAW dalam keadaan begitu tenang. Dan mereka berpatah balik ke Madinah. Berpatah balik, dan inilah keputusan Usamah bin Zaid, anak muda ni, keputusan yang tepat. Dan bila mereka patah balik, memang benar Rasulullah SAW sakit dan Rasulullah wafat. Selepas daripada itu, bala tentera yang dipersiapkan oleh Nabi terbubar. Kerana khalifah ataupun pemimpin umat Islam sudah wafat. Digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tindakan Abu Bakar As-Siddiq melihat bahawa Nabi SAW sudah pun mengumpulkan bala tentera untuk dihantar. Sehingga kesempatan Palestin, tuan-tuan. Disebutkan kisah ini dengan detail oleh Abdurrahman Ra'fat Basha dalam kitab yang sebutkan tadi. Lalu Abu Bakar melantik juga Usamah bin Zaid, mengekalkan beliau dalam jawatan itu. Kalau dulu Sayyidina Umar dia tak puas hati, dia tapih lagi. Tapi dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia terus bersuara, dia kata, "Ya Abu Bakrin." Dia kata, "Kamu tak tengok ke sahabat-sahabat lain yang lebih tua dan lebih berpengalaman? Kenapa kamu lantik Usamah bin Zaid?" Jawab Abu Bakar As-Siddiq, "Inilah orang sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW
untuk mengepalai kalian dan berjuang di sana. Senyap Umar Al-Khattab dan mereka pergi ke sana dan berjaya tentera Usamah bin Zaid menawan beberapa wilayah di Syam dan mereka pulang. Baitul Maqdis masih lagi belum berjaya ditawan. Selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, digantikan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila ganti Sayyidina Umar Al-Khattab merasai bahawa hasrat Nabi SAW bukan hanya untuk menghantar bala tentera di Syam semata-mata Syam, tetapi adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Tibalah tahun 15 Hijrah, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sejarah umat Islam, dia berjaya membuka semula kota Baitul Maqdis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini hasrat Nabi SAW. Selepas itu kita baca sejarah, Umar Al-Khattab dah berjaya buka Baitul Maqdis dan sembahyang dalam Masjid Al-Aqsa. Jatuh semula Baitul Maqdis dalam peperangan salib. Dan akhirnya selepas 88 tahun ditawan oleh tentera salib, Salahuddin Al-Ayyubi kembali semula membuka Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa, kembali ditawan oleh umat Islam. Sehinggalah pada tahun 1947 dan rasminya 15 Mei 1948, masih lagi baru tuan-tuan. Tak sampai lagi 70 tahun tuan-tuan. Umat Islam sudah pun kehilangan kuasanya di Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Persoalannya, siapakah yang akan menggantikan tempat yang pernah diimpikan oleh Rasulullah SAW untuk ditawan? Kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, siapakah yang akan menggantikan tempat itu? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, panggilan dan seruan wa aqsa, wahai Al-Aqsa, wahai Al-Aqsa, bukanlah panggilan biasa, tetapi ialah panggilan yang pernah disambut oleh Nabi SAW. Dan panggilan itu berjaya disahut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan berjaya dikembalikan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ini tuan-tuan. Siapakah yang akan menggantikan tempat itu? Kekosongan itu siapa? Sebab itu orang nak sebut Erdogan lah, mungkin. Wallahu alam kalau bukan dia. Tetapi kita kena pastikan, jangan kita tunjuk pada orang, tapi tunjuk pada diri kita. Akulah salah seorang yang akan menjadi pembebas kepada Masjid Al-Aqsa. Aku. Kalau saya di sini, saya kata saya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di hadapan saya, tuan-tuan kata tuan-tuan lah. Kalau bukan tuan-tuan, anak-anak ataupun cucu cicit tuan-tuan yang akan bersama-sama menyahut cabaran untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Takkanlah kita hanya beriman dengan qada dan qadar. Ya, jatuh. Nanti akhir zaman akan ada orang yang akan buka semula. Siapakah orang itu, tuan-tuan? Kalau tidak dididik daripada sekarang, kalau tidak diadakan karnival macam ini, tidak disertai oleh tuan-tuan pada hari ini, saya kira tidak ada orang yang akan merasai dia akan menyumbang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sebab itu tuan-tuan, saya menyeru diri saya. Saya harap tuan-tuan pun bersama-sama untuk kita, walaupun tak ramai dalam masjid ini, tapi kita merasai bahawa kitalah orang itu. Kita membantu Masjid Al-Aqsa dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW, 2 mata yang tidak akan masuk api neraka, yang tidak akan dibakar oleh Allah dalam api neraka. Pertama, mata yang menangis, merintih, menitiskan air mata kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, mata yang berjaga kerana untuk melihat dan mengawal perbatasan negeri umat Islam. Dan mereka hari ini, yang selepas saya sebutkan tadi, intifadah ketiga yang masih lagi berlangsung hari ini, Harbus Sakakin, peperangan pisau yang berlaku hari ini, mereka berkawal dalam Masjid Al-Aqsa untuk melihat dan menjaga supaya Masjid Al-Aqsa tidak dimasuki oleh orang-orang Yahudi Zionis. Dan tuan-tuan yang menyumbang untuk Palestin, wang sumbangan tuan-tuan akan disampaikan kepada mereka. Saya kira tuan-tuan tidak akan miskin untuk membantu saudara kita di sana. Dalam sejarah Malaysia ni, dalam sejarah dunia ni, tidak ada orang yang jatuh apa-apa ke dana kalau dia dermakan duit dia. Ada tak tuan-tuan? Tolong sebutkan nama.
Orang yang derma duit dia kemudian jatuh papa ke dana. Masuk surat khabar, dia miskin sebab dia derma. Tak ada. Abdurrahman bin Auf dia sebut apa? Aku menderma duit aku dan aku didoakan oleh Nabi. Nabi kata apa? Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kamu pada harta kamu dan pada keluarga kamu. Dan didoakan sekali lagi oleh Nabi SAW. Barakallahu fima a'taita wa fima amsakta. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati harta yang kamu telah berikan dan harta yang kamu simpan. Abdurrahman bin Auf kata, aku balik rumah, aku selak mana saja tempat, seolah-olah aku tidak menjumpai pada selakan aku itu kecuali emas. Nak kata banyak sungguh harta dia, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia menderma untuk umat Islam berjuang fi sabilillah. Dalam peperangan Tabuk, dialah orang yang banyak menderma. Saya kira tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya dibisik oleh seorang pengurus Aman Palestin, Cawangan Shah Alam, Ustaz Farhan. Dia kata, anda ingat malam ni, kalau dapat 10,000, insya-Allah. Saya tak pastilah siapa nak bagi 10,000 tu. Tapi saya duk tengok daripada depan ni, saya kira kurang-kurang setiap seorang tuan-tuan boleh bagi kot. Kalau RM1 pun okeylah. Tapi mungkin tidak RM1, mustahil. Tuan-tuan, janganlah kita melihat saat ketika Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita, barulah kita nak menderma. Barulah ketika itu kita nak menderma. Saat itu tuan-tuan, apa yang diimpikan oleh orang yang saat dia nazak. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua benda. Ketika mana manusia itu nazak, dia akan teringat dua benda. Apa dia? Dia kata, ya Allah, sekejap je. Kan? Kenapa? Dia nak apa? Dia nak dua benda. Pertama, fa'asaddaqah. Pertama sekali aku nak derma. Yang kedua dia nak apa? Wa akum minas salihin. Dan aku nak jadi orang soleh. Orang soleh di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi radhiyallahu an rahimahullah bahawa orang ini nak pergi haji. Bila nak mati baru dia teringat. Dia nak derma, yang keduanya nak pergi haji. Tuan-tuan dah pergi haji, sumbanglah sedikit wang yang ada untuk kita berikan kepada sahabat kita di sana untuk kita menyahut seruan Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah Ta'ala kata, dan bersiap-siagalah, wa a'iddu lahum, bersiap-siagalah untuk mereka. Siapa mereka tu? Musuh Islam. Mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Berapa kemampuan kita? RM1. Allah, kita ada RM1, bagi RM1. Itu kemampuan saya, Ustaz. Orang yang kadar kemampuan, kalau orang kata kadar kemampuan ni, dia dah merangkak, itu kadar kemampuan. Wallahu a'lam, mastata'tum, kadar kemampuan kamu. Min ribatil khail. Dengan apa Allah Ta'ala sebut? Min ribat. Orang maknanya dengan ikatan kuda. Maknanya untuk kita sumbangkan kepada pejuang-pejuang Islam. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk kamu menjadi teroris. Turhibu ni irhab. Daripada perkataan irhab. Irhab ni teroris lah. Untuk kamu mengganas. Itu istilah dia. Turhibu nabihi, untuk kamu mengganas. Dengan apa? Dengannya. Nya ini maknanya harta yang kamu sumbangkan itu. Dengan persiapan yang kamu buat itu. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk kamu mengganas dengannya, dengan persiapan kamu itu ke atas musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Siapa saja yang menjadi musuh Allah, dia adalah musuh kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadar itu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Maka seruan panggilan Al-Aqsa yang disahut oleh Nabi SAW, yang disahut oleh Umar Al-Khattab, yang disahut oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan sahabat-sahabat yang sebelum itu juga, mereka ini telah pun menyahut. Kita juga akan menyahut seruan ini, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kadar kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki itu, moga-moga Allah Ta'ala berikan keberkatan. Saya doakan kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada usia tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan keberkatan pada masa tuan-tuan dan juga pada harta tuan-tuan. Insya-Allah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasar bahasa, terlajak masa, mohon maaf. Saya nak kongsikan satu video kalau sempat. Satu video sebagai penutup Oh, dah tutup. Tak mau tengok Nak tengok.
Dia kalau video ni semua nak tengok. Tapi tak apa, saya nak tunjuk kat tuan-tuan, ini jihad orang-orang Palestin. Saya juga yakin tuan-tuan dah tengok video ni sebab saban kali diulang-ulang, bahkan tersebar dalam WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Tapi saya kalau ceramah, saya akan kongsikan juga video ni. Dia paling tidak membangkitkan semangat saya. Membangkitkan semangat saya dan juga mungkin tuan-tuan Masjid Al-Ikhlas ini insya-Allah. Belum lagi. Baik, sebelum kita tayangkan video ni, kita kongsi video ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wajibna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ميانمار اللهم انصر اخواننا المجاهدين في جنوب تايلاند اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان انك على كل شيء قدير يا الله يا Tuhan kami engkau satukanlah hati kami ya Allah engkau kuatkanlah azam kami ya Allah untuk kami sama-sama dapat sujud di Masjid Al-Aqsa ya Allah ya Tuhan kami Engkau pertemukanlah kami di Masjid Al-Aqsa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau pertemukanlah kami di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan bebas daripada zionis laknatullah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami salah seorang daripada mujahidin fi sabilillah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang berjuang fi sabilillah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun dengan 10 sen yang kami sumbangkan untuk jalan-Mu ya Allah, Engkau kiralah sebagai perjuangan kami untuk membebaskan setanah air Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Engkau berkatilah harta kami yang telah kami berikan sumbangkan kepada saudara kami, dan Engkau berkatilah juga harta-harta yang kami miliki ya Allah. Moga-moga dengan apa yang Engkau berkati itu akan mendapatkan kebaikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.